Selamat pagi, selamat Tuhan berkati dalam satu hari yang baru. Hari ini kita akan sama-sama meneruskan merenungi tentang percobaan Yesus di padang gurun. Hari ini kita akan tumpu perhatian di dalam ujian kedua di mana dicatat dalam Injil Matius bab keempat ayat 5 sampai ke 7. Kita ketahui Matius bab 4 ayat 1 sampai 11 mencatat peristiwa percobaan Kristus Yesus di padang gurun. Bahagian ini memiliki signifikasi kunci dalam keseluruhan Injil Matius, mentandarkan kemenangan Kristus Yesus dalam menghadapi percobaan dari iblis dan menjadi dasar pelayanannya yang akan datang. Lalu kita sama-sama telusuri makna dan revelasi dari peristiwa penting ini, khususnya ujian kedua yang tercatat dalam Matius bab 4 ayat 5 ke 7. Saudara-saudari, ayat-ayat kunci dalam Matius bab 4 ayat 5 sampai 7. Maka iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait suci. Ia lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya mengenai engkau. Dan mereka akan mentantang engkau di atas tangan mereka, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau menjumpai Tuhan Allah alam." Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami sudah buka firman-Mu. Semoga Tuhan membuka hati, telinga dan juga mata rohani kami, supaya kami boleh nampak, boleh faham apa yang Tuhan ingin kami belajar bersama. Ampunlah dosa kami yang sentiasa tidak berwaspada dan terjatuh dalam ujian dan percobaan dari iblis. Semoga Tuhan memberkati, memperingatkan kami sebagai pengikut Yesus yang murni dan sentiasa memenang demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, kita ketahui tentang maksud perjumpaan Kristus Yesus, di mana kita ketahui, di mana Wesley menyadari bahawa perjuangan adalah sesuatu yang umum bagi semua manusia. Musuh kita sedang membenci umat manusia, tetapi menikmati menjerat mereka, selalu mentemukan cara yang licik untuk menjebak kita. Pengaruh internal dan eksternal. Kehidupan kita dipengaruhi oleh percobaan dari dalam dan dari lingkungan luar. Wesley menunjukkan kecenderungan manusia untuk berdosa tetap ada meskipun kasih karunia Tuhan yang kudus. Ini adalah pemerhatian penghamba Tuhan dalam Alkitab. Memberi rumusan kepada kita. Percobaan ini adalah umum untuk manusia. Saya dan kamu tidak dapat dielakkan dicuba oleh iblis. Dan kita semua orang dibenci oleh setan. Dan maka kita perlu berwaspada apa yang dalam hati kita dan apa di dalam roh kita. Supaya kita boleh dengan karunia Tuhan Yesus yang isi dalam hati kita, membantu kita tidak dicenderung untuk dosa, tetapi bercenderung untuk kasih dan menduduk kepada firman. Apakah idea utama ataupun tema utama dalam peringkat ataupun suci ini? Iblis mengikuti Alkitab untuk menggoda Yesus, mengunsurkan untuk merompak dari bumbungan bait suci yang tinggi, untuk membuktikan keilahiannya dan perlindungan malaikat. Yesus sekali lagi mengikuti Ulangan bab 6 ayat 16 untuk untuk menjumpai Allah, sebab Kristus Yesus adalah Allah. Menunjukkan bahawa iman yang sejati tidak diuji dengan menjumpai Allah untuk membuktikan keberadaan atau kekuatan. Yesus Kudus tidak diprovok untuk diakui sebagai Allah demi membuat sesuatu yang tidak menduruk kepada kehendak Bapa Allah. Iman sejati ini dimaksudkan tanggapan Yesus mengajarkan bahawa iman sejati didasarkan kepada kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan
bukan melalui percubaan untuk meminta Tuhan tunjukkan kekuatannya. Iblis dia sudah salah dari segi posisi dia. Dia adalah ciptaan Tuhan tetapi mengkhianati Tuhan. Mau bersama seperti Tuhan. Itu memang sesuatu yang dosa. Tetapi pada kali ini dia satu lagi kali dia mau cuba Yesus Kudus. Maka itu juga tidak dibenarkan. Saudara-saudara, apakah relevansi ayat suci ini? Adalah untuk membuat kita bersedia. Apabila kita menghadapi percubaan, tergantung kita mencuba menguji kesetiaan Tuhan dengan cara yang salah. Pelajaran daripada Kristus Yesus. Tangkapan Yesus mengajarkan kita bahwa iman sejati didasarkan kepada kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan, bukan melalui percubaan untuk meminta Tuhan menunjuk kekuatannya. Saudara-saudari, mungkin kita kata, oh kalau Tuhan adalah benar, bolehkah Tuhan menjadi Tuhan Aladin? Ikut kehendak saya. Saudara, saya janganlah kita membuat sedemikian. Yesus dia dapat tangkap apa yang iblis cuba. Maka dia ikut firman Tuhan, dia bercakap sesuatu mengikut hasrat Tuhan. Apakah aplikasi yang praktik? Kita perlu mengandali firman Tuhan, memahami firman Tuhan, menggenap pasti firman Tuhan, dan mempercayai firman Tuhan dan masyarakat. Bukan mencari bukti spektakuler dari keberadaan atau kekuatannya. Saudara-saudari, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani membantu kita lebih ketahui apa sebenarnya ayat suci diwahyu oleh Tuhan. Kita berkenal dulu beberapa perkataan, nanti seterusnya akan beli tahu apakah makna di belakang dalam ayat suci dan memberi tahu apa berkaitan untuk kita lebih memahami akan ayat suci. Kata pertama yang digunakan ialah diaporos. Ibrani ialah setan, iaitu musuh. Terus terang adalah musuh yang mencubai Kristus Yesus. Polin ataupun bahasa Ibrani ialah iaitu kota. Hierod ataupun mikdax adalah bait suci. Angelos ataupun malaki ada malaikat. Ki ataupun Ibrani ialah yad, itu tangan. Saudara-saudari, kita lihat seterusnya, bahasa Yunani poda, Ibrani ialah legal, iaitu kaki. Ekpeirases ataupun bahasa Ibrani ialah tenase, iaitu pencubai. Kurior itu maksud Tuhan dalam bahasa Ibrani Adonai. Dalam bahasa Yunani Theon. Dalam bahasa Ibrani ialah Irohika, iaitu Arabmu. Saudara-saudari, penjelasan dan makna yang digunakan perkataan-perkataan ini, apa maksudnya? Apabila kita guna diaporos dan Satan, keduanya menunjukkan iblis mentekankan peranan percubaan oleh Satan. Kedua perkataan poring dan i menunjukkan kota suci melambangkan tempat yang suci. Hierod dan juga mikdas di bahasa Ibrani, kedua perkataan menunjukkan bait suci mentekankan kesucian tempat percubaan terjadi. Baik kedua angelos dan malaki, keduanya menunjukkan malaikat iblis mengikuti Alkitab tentang perlindungan malaikat untuk menggoda Kristus Yesus. Keir dan yad, kedua menunjukkan tangan, menunjukkan perlindungan Tuhan. Dan pota dan legar, keduanya menunjukkan kaki, menunjukkan perlindungan Tuhan. Ekpeirasis dan teknasi, keduanya perkara menunjukkan percubaan di mana mengikuti Alkitab untuk menolak mencubai Tuhan. Kurio dan Adonai menunjukkan Tuhan bertegakkan perhormatan kepada Tuhan. Tiong dan juga Irohikak, keduanya menunjukkan Allah mentekankan perhormatan kepada Tuhan. Analisasi tata bahasa bagian pertama. Para rambene, bentuk skala menunjukkan tindakan terus-menerus bahwa iblis terus-menerus menggoda Yesus. Saya percaya hari ini iblis juga terus-menerus untuk mencubai kita. STC bentuk lampau menunjukkan tindakan iblis
Mentempatkan Yesus di tempat tertentu. Iblis hari ini juga lihat situasi tempat kita dan membuat percubaan kepada kita. Legai untuk skala menunjukkan bahawa iblis terus-menerus menggoda Yesus. Analisis tanda bahasa bahagian kedua, paling bentuk ibrati menunjukkan bahawa iblis mencuba memaksa Yesus untuk menunjukkan perlindungan Tuhan. Bentuk lampau menunjukkan tangkapan Yesus. Gegrafte, bentuk sempurna menunjukkan orientasi dan keabdian Alkitab. Ekpeiresi, bentuk ibrati menunjukkan larangan terhadap tindakan mencubai. Saudara-saudari, kita ketahui dalam firman Tuhan, sebenarnya dalam sini apa yang kita boleh belajar daripada a commentary in the Wesleyan tradition. Di sini kita mendapati iblis mengikuti Mazmur 19 ayat 11 sampai 12 untuk menggoda Yesus. Cara teknik licik yang digunakan oleh iblis bukan guna bahasa kesastrian ataupun falsafah ataupun ayat daripada dunia, tetapi dari Alkitab sendiri. Mengunsurkan untuk merompak dari bumbungan bait suci untuk membuktikan keilahian, ketuhanannya dan perlindungan Tuhan. Tetapi apa yang Yesus Kristus dia balas ialah mengikuti Ulangan bab 6 ayat 16 untuk mentolak percubaan ini, untuk menunjukkan bahawa iman sejati didasar pada kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Jangan kamu kata saya Allah, kakak perlu buat sesuatu yang kamu inginkan. Saya ialah Allah, bukan anak Allah, bukan untuk membuat sesuatu untuk tunjuk. Saudara-saudari, iman sejati itu penting. Saudara-saudari, janganlah kita seperti iblis, sentiasa menjatuhi dalam cubaan iblis, juga sentiasa kita mau cubai Tuhan tetapi tidak percaya ataupun iman terus dalam Tuhan Yesus, Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kita lihat kota suci, the Holy City. Yerusalem biasa disebut kota suci kerana ini adalah tempat yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Rumah bait suci on the patiment of the temple mungkin 3 lajah ketinggian ini sangat mengkeringkan sehingga tidak ada yang bisa melihat dari puncak ke bawah tanpa berasa pusing. Saudara-saudari, di tangan mereka in their hands, artinya dengan sangat-sangat bererti, sangat-sangat hati-hati. Jangan mencubai Tuhan Allahmu. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Meminta lebih banyak bukti, padahal ia sudah menunjukkan secara cukup. Saudara-saudari, kita lihat dalam ajaran yang kita boleh belajar dari firman ini melalui ajaran ataupun pentaksiran daripada one volume, kita kata commentary on one volume Wesley commentary. Gondaan spektakuler terhadap gundaan untuk mentenangkan orang dengan agenda spekulator melompat dari titik tertinggi bait suci. Kita lihat ada gondaan. Kutipan Yesus, kita ulangi lagi kata, janganlah engkau mencubai Tuhan Allah. Yesus mentolak untuk menggunakan tindakan sensasional untuk membuktikan identitinya, sebalik mengendalikan taat pada firman Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam Yesus Kristus, mari kita belajar apakah signifikasi dalam teologi. Kemenangan atas percubaan. Kita lihat Yesus sudah menang daripada percubaan dari iblis sebab dia tahu akan firman Tuhan, mentekankan keilahian dan ketaatannya. Kemenangan ini menjadi dasar pelayanannya dan juga menjadi contoh untuk kita yang percaya apa yang kita perlu, bukan mencubai Tuhan tetapi hanya percaya dan hanya iman dalam Tuhan. Saudara-saudari, apa implikasi praktik? Yaitu mengendalikan firman Tuhan, membangunkan iman yang kuat terhadap firman Tuhan dan tugas Tuhan, waspada terhadap percubaan Tuhan, percubaan daripada iblis. Sebab iblis mau kita jatuh, tetapi Tuhan inginkan kita benar. Jangan kita putar balikkan oleh gondaan semua ini. Jadi refleksi peribadi adalah apa? Kita daripada Tuhan, datang kepada Tuhan, bagaimana kita dapat lebih baik dalam mengenali percubaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu ada firman Tuhan untuk menghadapi semua situasi yang sulit. Membangunkan iman yang lebih kuat tidak tergantung kepada tanda-tanda spektakuler. Teladan Kristus Yesus lebih terandai respon Yesus dalam menghadapi percubaan. Adakah kita belajar Yesus Kristus? Belajar dia punya teladan. Apakah pengajaran gereja perlu mengajar
pentingnya mengendalikan firman Tuhan dan membangunkan iman yang kuat dalam menghadapi percubaan. Maka renungan yang kita sedia ini, oh Tuhan, maukah kita belajar bersama? Sebagai gereja, sebagai pastor dalam gereja, saya ada tanggungjawab untuk mengajar firman Tuhan, sistematik dan beransur-ansur. Maka penyertaanmu akan membantu kamu dan juga salah satu tanggungjawab sebagai pastor untuk menggalakkan kamu serta menciptakan komunitasi ataupun community Kristian yang saling mendukung dalam menghadapi tentangan dan percubaan. Pemerintah mengembangkan program pemerintah yang membantu jemaat memahami dan menerapkan pelajaran daripada percaya Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan, kita lihat Yesus sudah menang daripada ujian kedua. Nanti hari esok, ujian ketiga. Percubaan di padang gunung menunjukkan kebenaran Yesus atas kehendak sebab mentegaskan keirahian dan ketaatannya. Apa yang kita boleh belajar ialah Yesus faham firman dan kita perlu pun belajar seperti Kristus faham firman dan kita mendirikan iman yang kukuh dalam Kristus Yesus dan tidak mencubai Tuhan dalam menghadapi tentangan hidup. Panggilan untuk bertindak adalah marilah kita mendalamkan diri sendiri dalam pemahaman firman Tuhan dan menterapkannya dalam sehari-harian, mengikut teladan Kristus Yesus untuk menghadapi semua percubaan. Semoga Tuhan memberkati kamu dan saya supaya kami lebih-lebih lagi memahami akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Semoga Roh Kudus bekerja di antara kita. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur dalam hari kedua ini, hari ujian yang kedua ini, kami sama-sama belajar bagaimana Kristus Yesus faham situasi percobaan, faham firman Tuhan, faham hasrat Tuhan, dan juga berespon dengan kehendak Tuhan dan memenang pada akhir. Kami puji syukur atas pembelajaran dan pendidikan firman Tuhan, dan kami sentiasa taat kepada firman, dan Tuhan, kami akan juga belajar kemenangan daripada Kristus Yesus. Semoga Tuhan ampun dosa kami dalam masa lalu yang salah, dan pada masa hari ini dan masa seterusnya kami mau lebih menyerupai Kristus Yesus dan hidup dengan mengikut ajaran dan panggilan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua yang mengikuti renungan dan kita jumpa hari esok. Amin.